Hai, nama saya Muhammad Ashraf dan hari ini saya akan menjelaskan tentang teori uses dan gratification. Pengasas dan sejarah teori uses dan gratification. Elihu Katz merupakan salah seorang pengasas yang memperkenalkan pendekatan uses dan gratification. Dia berpendapat bahawa audiens menggunakan media untuk kepentingan mereka sendiri. Teori ini muncul pada tahun 1970 ketika Katz dan dua rakannya, Jay Blumler dan Michael Gurevich, terus mengembangkan ideanya. Seperti yang dijelaskan oleh Katz, Blumler dan Gurevich dalam buku Mass Communication Research, andaian asas pertama mereka adalah audiens dianggap aktif. Idea ini menumpukan pada anggapan bahawa penonton berorientasikan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan mereka melalui sumber media. Ini secara langsung mencerminkan dan memenuhi keperluan audiens dalam mendapatkan sumber media. Andaian asas kedua adalah dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif dalam menghubungkan keperluan dalam kepuasan dan pilihan media terletak pada audiens. Ini merangkumi idea bahawa audiens menggunakan media untuk keuntungan mereka lebih berbanding media menggunakan audien. Audien menentukan apa yang ingin diterima dan tidak membenarkan media mempengaruhi mereka. Pendapat individu adalah lebih kuat daripada apa yang digambarkan oleh media. Anggapan asas ketiga adalah media bersaing dengan sumber kepuasan keperluan lain. Setiap individu mempunyai beberapa keperluan dan membuat berbagai pilihan yang akan memenuhi keperluan ini. Komunikasi massa perlu bersaing dengan sumber bukan media berkaitan sumber dan mewujudkan keperluan yang seimbang. Anggapan asas keempat yang ditujukan oleh buku ini adalah bahawa banyak tujuan pengguna media dapat diperolehi dari data yang dibekalkan oleh audiens itu sendiri. Idea ini berpendapat seseorang menyedari motif dan pilihan yang dapat diterangkan secara lisan sekiranya perlu. Terdapat beberapa kajian di seluruh dunia yang mengambil sampel audiens dan membuat kesimpulan mengenai jenis media yang digunakan serta kandungan yang diterokai. Kesimpulannya, audiens menggunakan media ini untuk membentuk identiti mereka sendiri. Anggapan asas terakhir, pertimbangan nilai mengenai kepentingan budaya komunikasi massa harus ditangguhkan sementara operasi audiens diterokai dengan istilah mereka sendiri. Ahli teori percaya bahawa audiens dapat menentukan nilai kandungan media. Setiap individu yang membuat keputusan dengan menggunakan media, oleh itu mereka meletakkan nilai berdasarkan keputusan tersendiri untuk melihatnya. Teori uses dan gratification berada di bawah pendekatan interpretif. Pendekatan ini memberi tumpuan secara analitik mengungkapkan praktik meaning making. Pendekatan interpretif mempunyai matlamat mencari ketaksamaan dunia, penglibatan penyelidik iaitu terlibat di dalam kajian, dan teori aplikasi, fenomena berbeza mengikut ciri masing-masing. Pendekatan interpretif menjelaskan, menghuraikan, memberi makna interpretif sebagai satu yang subjektif. Pendekatan ini menunjukkan kebenaran sebagai subjektif dan memberi penekanan dalam penglibatan pengkaji dalam proses kajian. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana dan kenapa tingkah laku berlaku dalam dunia sosial. Idea utama, teori uses dan gratification. Teori uses dan gratification menganggap audiens secara aktif mencari media dan kandungan tertentu untuk mencapai hasil dan kepuasan tertentu yang memenuhi keperluan peribadi mereka. Teori ini membincangkan kesan media terhadap audiens. Ia menerangkan bagaimana seseorang menggunakan media untuk keperluan mereka sendiri. Dalam erti kata lain, UNG mempertikaikan apa seseorang lakukan terhadap media daripada apa yang media lakukan terhadap seseorang, bertentangan dengan teori Magic Bullet. Teori Magic Bullet, media mempengaruhi pengguna yang pasif. Manakala, UNG pula melihat audiens sebagai ejen aktif yang mempunyai kawalan terhadap penggunaan media mereka.
Di dalam teori user dan gratification, terdapat 5 jenis keperluan yang dapat dipuaskan oleh media. 1. Kognitif. 2. Afektif. 3. Integrasi sosial. 4. Integrasi personal. Dan 5. Pelepasan ketegangan. Kognitif. Audiens menggunakan media untuk mendapatkan pengetahuan atau maklumat. Sesetengah audiens yang ingin mendapatkan pengetahuan intelek atau akademik. Sebagai contoh, pelajar universiti menggunakan internet di telefon pintar untuk mencari maklumat dan artikel tentang teori media bagi melengkapkan tugasan yang diberi. Internet adalah media massa yang merangkumi pelbagai aspek yang boleh mencari maklumat dengan mudah tanpa sebarang sekatan bila-bila masa. 2. Afektif. Ia keperluan termasuklah semua jenis emosi, kepuasan dan mood audiens. Sebagai contoh adalah apabila audiens menjadi emosi atau berasa sedih sewaktu melihat drama di televisyen. Integrasi personal. Audiens menggunakan media untuk menjamin status mereka, menegaskan kredibiliti dan menstabilkan keyakinan diri. Pengguna melihat iklan di televisyen dan membeli produk yang berjenama seperti iPhone bagi meningkatkan taraf status antara masyarakat. Integrasi sosial. Ini merangkumi keperluan untuk bersosial dengan keluarga, rakan dan hubungan dalam masyarakat. Pada zaman kini, audiens memenuhi keperluan mereka di laman media sosial seperti Instagram, Twitter atau Facebook. Pelepasan ketegangan. Audiens juga menggunakan media sebagai cara untuk melarikan diri dari dunia nyata dan tekanan dan depresi. Audiens akan berasa lebih tenang semasa menonton televisyen atau mendengar lagu di radio. Media juga mempunyai kuasa untuk menarik minda audiens, membuatkan mereka berasa selesa secara emosi. Ia bersifat khusus bagi individu dan bagaimana media memenuhi keperluan itu bersifat subjektif. Media adalah sama tetapi berlainan keperluan bagi berlainan pengguna. Skop dan aplikasi masa kini. Teori users dan gratification digunakan oleh audiens dalam perhubungan awam, iklan dan pemasaran untuk pelbagai jenama. Memahami audiens sasaran dengan meneliti lingkungan audiens secara menyeluruh, keperluan audiens sasaran dapat dipastikan. Dengan mengkaji UNG, usahawan dapat memuaskan pengguna dan mengekalkan hubungan antara pengguna dan pembeli untuk jangka masa yang lama. Usahawan dapat menentukan bagaimana mereka akan melibatkan audiens secara lisan mahupun bukan lisan. Usahawan bukan sahaja dapat menentukan audiens sasaran tetapi juga saluran yang mereka akan gunakan untuk audiens itu. Teori users dan gratification adalah teori kontemporari yang berada di dalam era komunikasi massa yang keempat iaitu perspektif meaning making. Kewujudan teori ini dapat membantu audiens masa kini mengenali fungsi sebenar media. Sekian, teori users dan gratification.